bersih. Bersih-bersih sebab mereka masuk mengaji dengan Qadhi Ibn Lahiyah sebelum Ibn Lahiyah ni mukhtalif. Apa tak tuan-tuan? Maksudnya penting untuk tahu antara anak murid dengan anak murid ni duduk level mana, tahun bila mari mengaji. Sebab tok guru bila lama sangat tempoh masa, akan adalah masalah. Riwayat kawan ni daripada guru dia di hujung-hujung kehidupan. Riwayat kawan ni daripada guru dia tengah-tengah. Riwayat kawan ni daripada guru dia awal-awal. Tapi ada juga vice versa punya kes. Tok guru ni koha dia tua, koha bagus hadis dia. Berbanding dengan zaman dia muda. Teka apa? Sebab zaman dia muda, dia bergantung kepada hafalan dia. Dia hafalan dia ni tak kuat mana. Tapi syaraf, kemuliaan bagi satu orang muhaddis bila dia riwayat hadis melalui hafazan dia. Syaraf, kemuliaan. Masa Yahya bin Ma'in, dia pergi ke Sana'a, jumpa dengan Abdul Razak. Yahya bin Ma'in tulis hadis daripada buku Abdul Razak. Sekali Abdul Razak kata, "Mutaksir kau ambil riwayat daripada aku walaupun sekali je daripada hafazan aku." So hadis dia kata, "Walaupun separuh hadis aku tak usah dengar." Sebab apa dia tahu dah hafazan kawan tu ada masalah. Nampak tak? Jadi, guru yang mana dia riwayat melalui hafazan dia ketika mana dia muda dan hafazan dia tu tidaklah orang kata solid, kenyang, hanya kenyang kreyo. Orang Korea kata kenyang kreyo ni macam so and so 50-50 gitulah. Tak. Jadi dia pun anak murid yang batch awal ni ambil melalui hafazan. Tapi bila dia makin tua, dia tak riwayat melalui hafazan. Bahkan dia riwayat daripada buku yang dia tulis. Nampak tak? Jadi riwayat dia tu koha betul lah. Koha kuat lah sebab dia tengok buku. Dia tidak bergantung pada hafazan. Benda ni diberi perhatian oleh para ulama hadis. Wa man lam yarwi anhu illa wahid min as-sahabah faman ba'dahum, iaitu satu orang sahabat yang mana hanya ada satu perawi sahaja, ataupun satu orang perawi yang mana ada satu orang anak murid sahaja. Ini dinamakan sebagai wuhdan. Wuhdan iaitu satu orang perawi sama ada dia sahabat ke tabi'in ke, dia hanya ada satu anak murid. Apa faedah kita mengetahui ilmu ni? Bila mari riwayat yang lain ataupun hadis ada nama perawi lain, riwayat tu pergi kepada sahabat ni, mesti ada masalah lah riwayat tu. Sebab ulama kata dah, sahabat ni dia hanya ada satu orang je anak murid. Maksudnya sanad yang pergi kepada sahabat ni melalui jalan anak murid yang lain itu ialah waham, khata' dan seumpamanya. Nampak tak? Ka Muhammad ibn Safwan lam yarwi anhu ghairu Sya'bi. Hanya Sya'bi sahaja riwayat daripada dia. Wa man 'urifa bi asma' au nu'utin mutaaddidah. Dan kita kena tahu juga perawi-perawi yang mana ada banyak nama. Mata Nasa'i, Mata Hanafi, Mata Napuk, au nu'ut mutaaddidah, ataupun gelaran yang sifat-sifat yang pelbagai, gelaran yang pelbagai. Takut-takut disangka mereka ni orang yang berlainan. Mari pak jalan, oh ni ada pak jalan. Tak, yuqawi ba'dahu ba'da, menguatkan, padahal berakhir kepada orang yang sama sahaja. Contoh dia kan Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi al-Mufassir. Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi al-Mufassir, dia ni ada banyak nama. Perawi-perawi yang daif daripada dia nak susuk aib tok guru. Tadlis kan? Kita gaya amalnya tadlis syuyukh. Dia susuk nama tok guru dia. Sementara dia kata Abu Sa'id. Abu Sa'id tu nama sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi kunyah kawan ni pun Abu Sa'id juga. Jadi bila sebut perawi tu mari daripada Abu Sa'id, orang ingat kau dia ni Abu Sa'id Al-Khudri lah. Rupa-rupanya bukan dak, Dajjal kadzab. Kadzab. Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi ni kadzab, Dajjal. Tapi orang nak tipu kadang-kadang rebut nama Abu Sa'id. Memang nama dia pun Abu Sa'id. Dia ada anak nama Sa'id pun. Tak ada. Bukan Abu Sa'id Al-Maqburi Thiqah tadi. Jadi benda ni bahayalah. Kalau kita tak tahu, kita akan anggap ini jalan yang banyak. Kalau tuan-tuan jumpa Abu dalam riwayat, tuan-tuan kena berhati-hati. Abu dalam Facebook pun tuan-tuan kena berhati-hati juga. Bahaya tuan-tuan. Wallahi bahaya. Bahaya. Sebab bila nama Abu ni kita tak tahu nama dia sebenar siapa. Kita kena cek nama dia sebenar, nama ayah sebenar, nama mak dia, nama tok dia. Kadang-kadang perawi ni siapa ketuk serupa nama. Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad. Ada 3-4 perawi lagu tu. Ada hak thiqah, ada hak dhaif. Siapa nak cek?
Kalau ulama hadis dia akan cek sebutir-sebutir. Kita malah ni gak. Oh, wa fihi arba'ah turuq. Yuqawi ba'daha ba'dha fal hadithu sahih. Apakah? Wa ma'rifatul asma' wal kuna wal alqab. Ni supalah asma', nama-nama, kuna ni kunyah. Kadang-kadang orang tu dia ni hanya dikenali dengan kunyah dia sahaja. Nama dia tidak dikenali. Tak. Kunyah. Abu lah, abu. Ataupun alqab. Contoh kata A'mash. Siapa A'mash? Ataupun kita kata contoh A'raj. Siapa A'raj? Bukan nama dia, itu gelaran dia. Kaki dia tempang sikit ke? Faham tak? Hak ni semua kena cek. Dalam kitab-kitab rijal, dia ada bab ni al-asma, kuna, al-qab. Tengok Taqribut Tahzib sebagai contoh. Wa ma'rifatu mufradati dhalik. Wa ma'rifatu mufradati dhalik, kita kena tahulah. Mufradat di sini maksud dia laqab-laqab yang ada, kunyah-kunyah yang ada, kita kena cek. Sosok. Wa man istuhira bil ism dunal kunyah wa aksuh. Siapa yang mana masyhur dengan nama, bukan dengan kunyah. Siapa yang masyhur dengan kunyah, tidak masyhur dengan nama. Hak ni benda, kesimpulan bab-bab ni tuan-tuan, ialah kita kena cek siapa dia sebenarnya. Dia thiqah ataupun dia dhaif. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab tinggi, tuan-tuan akan jumpa contoh yang banyak lah. Dalam Tadribur Rawi tu dia sebut sosok ni. Contoh, siapa yang masyhur dengan nama, tidak dengan kunyah. Siapa masyhur dengan kunyah, tidak dengan nama. Tuan-tuan boleh balik cek alik-alik belakang. Wa man wafaqa ismuhu isma abih. Siapa yang mana nama dia serupa nama ayah dia, ada juga. Wal mu'talif wal mukhtalif. Gapo mu'talif mukhtalif? Tengok poin nombor 33. Wa huwa mattafaqa fil asma' khattan wa ikhtalafa nutqan. Contoh dia, acu tulis Syuaib tanpa titik. Kalau kita buat titik 3, hak mula-mula tu Syuaib. Syuaib. Ya bada. Nak cuba titik Syuaib. Okey, Syuaib. Tapi kalau kita buh 2 lagi titik atas ain tu. 2 tu 3. Syaqib. Ada tak nama orang Syaqib? Ada. Gak dulu ulama nulis, mana ada titik yang bubuh, tak letak titik. Siapa pernah tengok makhtutah? Tak ada titik ni. Jadi dia panggil mu'talif dengan mukhtalif ialah tulisan serupa tapi cara sebut tak serupa. Hak tu dia panggil mu'talif, tulisan serupa. Mu'talif ni sama, iktilaf sama, iaitu dari sudut tulisan. Tapi mukhtalif dari sudut sebutan. Kalau Syuaib, mungkin dia thiqah. Syaqib, mungkin dia dhaif. Sebab tu, sanad diambil daripada mulut guru. Dia baca lagu mana, baru kita boleh tahu. Faham tak? Mungkin juga dia boleh jadi syabib. Bila dia nulis, kan kita kadang-kadang nulis huduh, kan? Sepatutnya shin dengan ba tu tak ada bulat tengah tu. Tapi dah nak tepat lajak, nampak ada bulat sikit tengah. Ya ba. Nama dia mungkin syabib. Tapi kita nampak poin, kita pun bahas Syuaib lalu. Salah benda-benda lagu ni tuan-tuan, kalau kita tidak cek molek, akan menyebabkan perawi yang dhaif, mungkin kita anggap siqah kita anggap dhaif, menyebabkan hukuman terhadap hadis berubah. Nampak? Itu mu'talif dan mukhtalif. Nombor 60, wal muttafiq wal muftariq. Gapo pula nombor 34? Wa huwa an tattafiq asma'ur ruwah wa asma' abaihim fasa'idan wa takhtalif ashkhasuhum. Hak saya ayat tadi, nama dia, nama ayah dia, nama tok dia serupa. Ada 4-5 orang hak sama, tetapi orang yang berbeza. Orang berbeza tapi nama dia, nama ayah dia sama. Kadang-kadang siapa ke nama tok sama. Nampak tak? Itu ialah muttafiq muftariq, iaitu muttafiq dari sudut nama tetapi muftariq dari sudut badan. Ashkhas tu orang yang berbeza. Mu'talif sama dari sudut rumah tulisan tetapi berbeza dari sudut sebutan. Hari ni ingat sebulan pula kalau suruh ngajar tak ingat pula hak ni. Kalulah Syekh tak buh nota alik bawah ni, tak ingat tak erti nak syarah ni. Sebab benda kita jaga guna, kita tahu benda tu penting, ada wujud tapi kita tak pernah hafal nama. Nama dia sekian-sekian, mu'talif, mukhtalif, muttafiq, muftariq.
Wa ma tarakkaba minhuma, saya tak tahu sebab dia tak buah nota. Wa ma tarakkaba minhuma, tengok mula. Tapi sebenarnya adalah hak jenis-jenis tulisan dan tahu? Tulisan nampak serupa tapi sebutan lain dan melibatkan orang yang pelbagai. Orang yang berlainan. Wa ma tarakkaba minhuma wal mutasyabih. Apa mutasyabih? Huwa an tattafiqa al-asma' khattan wa nutqan. Wa takhtalif al-aba' nutqan. Wa tattafiq khattan aw bil akas. Hak ni payah juga ni mutasyabih ni. Nama dia serupa. Cuma nama ayah dia tu serupa juga dari tulisan. Sebutan je lain. Kita kata macam Muhammad bin tulisan lagu tu. Mungkin Muhammad bin Shu'aib, mungkin Muhammad bin Syaqib, mungkin Muhammad bin Syabib. Nampak tak? Itu nama dia mutasyabih. Mutasyabih ni ialah an tattafiq al-asma' khattan wa nutqan. Nama perawi tu serupa. Muhammad lah. Bukan Mumajjad, bukan Gabah. Serupa. Tapi ayah dia tulisan serupa, sebutan tak serupa. Nampak tak? Itu dipanggil mutasyabih. Wal mansub ila ghairi abih. Yang mana perawi dinisbahkan bukan kepada ayah dia. Bilal ibni Himamah. Siapa Himamah? Mak dia kot. Ismail ibn Ulayyah. Mak dia. Jadi kalau kita cari dalam kitab perawi Ismail bin Ulayyah, tak jumpa lalu Ismail bin Ulayyah. Sebab dia mansub bukan kepada ayah dia. Kita kena cari nama ayah dia dulu baru kita boleh jumpa. Sebab golek-golek dalam kitab perawi ni dia tak akan sebut nama mak gitu. Dia akan sebut nama ayah. Tapi perawi tersebut dia masyhur dengan nama Ibn Ulayyah, Ismail bin Ulayyah. Ismail bin Ulayyah. Jadi kalau kita cari dia ni thiqah ke dhaif, kita pergi cari dari Taqribut Tahdzib tak jumpa Sebab nama dia ialah Ismail bin gapo-gapo saya tak ingatlah. Macam Sufyan Ats-Tsauri. Kalau tuan-tuan tak tahu nama ayah dia, cari tak jumpa dalam kitab. Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal. Gapo nama ayah dia? Hanbal, nama tok dia. Kalau kita cari di kitab tu, di Taqribut Tahdzib tak jumpa Ahmad bin Hanbal. Carilah tak jumpa. Sebab nama dia bukan Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin gapo-gapo bin Hanbal. Nampak tak? Hak tu penting untuk kita tahu. Kalau tak jumpa nak cari mana. Nak habis dah ni sikit lagi. Lepas Zuhur, aku habis lalu ni. Wan nisbatul lati yasbiqu ila al-fahmi minha syai' wa hiya bi khilafih. Iaitu satu nisbah ataupun satu sifat, satu gelaran, hak mudah kita terjemah ni, kepada seseorang yang mana kita patutnya dengan nisbah tu kita faham macam ni. Biasanya kalau penggunaan nisbah macam tu kita patut faham macam ni, tetapi maksud dia lain. Wahya bi khilafih. Contoh ke Abi Mas'ud Al-Badri. Al-Badri ni ulama khilaf. Abi Mas'ud ni dia sahabi. Ulama khilaf, adakah dia dapat gelaran Al-Badri tu sebab dia pergi perang Badar ataupun dia duduk dekat dengan Badar? Nampak tak? Nampak tak? Fa innahu nazalaha. Sesungguhnya dia ni duduk di Badar. Walam yashhadha, bukan dia pergi perang Badar. Nombor 65, mubahamat. Gapo mubahamat? Wa huwa alladhi yaridu fi isnadi hadithin aw matnihi duna dhikri ismih. Mubaham ni perawi hak tak ada nama. Ja'a rajulun. Datang satu orang lelaki. Kalau dalam matan, sanad dalam matan dia kata ja'a rajulun. Seorang lelaki mari. Siapa lelaki ni? Tak. Ja'a imra'ah. Satu orang perempuan datang. Siapa perempuan ni? Jadi kalau kita cek riwayat-riwayat yang lain, kemungkinan besar akan ada nama lelaki atau perempuan tersebut secara jelas. Hak ni penting untuk kita muqaranatul riwayat. Hak ni dalam matan tak ada masalah sama sangat sebab dia berlaku pada zaman Nabi. Golek-golek mari jumpa Nabi ni, dekat sahabat lah. Sahabat kalau kita tak kenal nama dia pun tak ada masalah sebab udul belakang. Tapi masalahnya bila duduk dalam sanad, qala haddatsana fulan ataupun qala haddatsani rajul, satu orang lelaki riwayat pada aku. Mubaham ah. Payah ah. Kita tak tahu dia ni thiqah ke, dhaif ke, kita tak tahu. Ataupun an fulan. Wayak-wayak sana an rajulin minal ansar. Satu orang lelaki daripada ansar. Secara umumnya kita nampak rajulin minal ansar, enggak sahabat selalulah. Mungkin dia sahabat, mungkin dia bukan sahabat, iaitu daripada keturunan ansar. Kan? Ibnu Mulakin Ansari nama dia.
Sebab apa? Dia daripada golongan Ansar, descendant of Ansar, bukan descendant of the Sun, descendant of Ansar. Apa suka? Mesti sebab buatmu tengok. Pelakonnya mari-mari. Ada orang hantar mesej kat saya. Penuh benar pavilion. Faham tak penuh benar? Penuh pavilion sebab pelakonnya mari. Pukul 7 pula perjumpaan tu. Hak pakai tudung saja tunggu. Jamak kosa belakang kok. Sangka baiklah. Mujur saya tak ada, kalau saya ada pergi juga. Wan nisbatul lati yasbiqu ila al-fahmi minha syai' wa hiya bi khilafih ka Abi Mas'ud al-Badri fa innahu nazalaha wa lam yashhadaha. Wal mubahamat ada kitab khusus. Tengok Khatib Baghdadi, nama dia saja Khatib Baghdadi tak? Al-asma' al-mubahamah fil anba'il muhkamah. Hak sebelum tu kita jumpa as-sabiq wal lahiq. Khatib Baghdadi tulis juga. Mazid fi muttasilil isnad, Khatib Baghdadi tulis juga. Sebab Ibn Hajar kata, Khatib Baghdadi ni semua orang hak mari lepas dia iyalun 'alal khatib. Semua ni bergantung harap pada khatib. Sebab apa? Tidak ada satu bidang pun dalam ulum hadis kecuali dia akan tulis satu kitab khusus. Wat tawarikh wal wafayat. Hak ni kita ayat dah banyak kali. Tawarikh wafayat, bila dia lahir, bila dia mati, dia pergi negara tahu tahun bila, dia pergi negara lain tahun bila. Hak ni pentinglah. Wa ma'rifatus thiqat wad dha'afa. Hak ni kita tahu perawi yang thiqah, perawi yang dhaif. Sebagaimana kita ayat dalam sifatul rawi, tak ada kan ada kitab-kitab khusus dalam jarh dan juga ta'dil. Ada kitab yang khusus untuk yang thiqah, ada kitab khusus untuk yang dhaif, ada kitab khusus untuk perawi, kitab-kitab tertentu sahaja. Wa man ikhtulifa fih, siapa perawi yang mana diperselisihkan, fayurajjahu bil mizan. Fayurajjahu bil mizan. Tengok nombor 37 dia kata la'allahu yurid mizan al-i'tidal. Kitab al-Imam al-Zahabi Mizanul i'tidal ialah antara kitab yang mana sebut perawi-perawi diperselisihkan, dan Imam Zahabi rahmatullahi alaih buat keputusan berdasarkan kajian yang dalam, adakah perawi ini thiqah ataupun dhaif. Mari Ibn Hajar rahmatullahi alaih lepas tu dia sambung pula dengan kitab Lisan al-Mizan. Dia sambung. Dan Imam Zahabi juga dia ada kitab cetak sejilid, tapi saya tak ingat nama penuh kitab dia, iaitu perawi-perawi yang mana dikritik oleh para ulama tetapi dia ni thiqah. Last kali memang dia ni thiqah, memang ada ulama kecek pasal dia, tetapi dia thiqah. Contoh Al-Imam Al-Uqaili rahmatullahi alaih, dia sebut nama Al-Imam Ali bin Al-Madini dalam kitab di Ad-Du'afa. Sebab ada lelaki Imam Zahabi rahmatullahi alaih dalam Mizan dia kritik Uqaili. Dia kata awalaysa laka aqlan ya Uqaili, mu tak ada akal kau Uqaili, buat apa memasuk Imam Ali bin Al-Madini dalam kitabmu yang apa panggil melibat du'afa gini-gini. Dia sebab ada kes dia, orang panggil ulama kritik seseorang perawi itu, tetapi kritikan itu tidak benar. Jadi mari ulama lain dia akan bersihkan balik nama perawi. Hak kritik ni ada banyak sebab lah. Kadang-kadang berbeza mazhab, kadang-kadang itu je maklumat hak dia sampai pada dia, kadang-kadang kerana munafasah, iaitu saling competition tak dalam ilmu. Sebab ilmu ni kan hasad, menimbulkan hasad di kalangan kita kawan-kawan. Jadi mari ulama-ulama lain mereka akan bersihkan nama. Wa man ikhtulifa fihi, iaitu perawi yang mana diperselisihkan, fayurajjahu bil mizan, kita akan tarjih berdasarkan apa yang disebut oleh Az-Zahabi dalam Mizan al-i'tidal. Sebab apa dia kata fa inna fihi al-fasla bainal ulama fi ma ikhtalafu fihi fi ba'd ar-ruwah. Sebab Imam Zahabi dia buat keputusan apa status terakhir orang ni. Apapun itu ijtihad Az-Zahabi. Mungkin mari Ibn Hajar lepas tu Ibn Hajar tak setuju.
Jadi kita pengkaji, kita akan kaji mulalah, tengok dalil siapa, hujah siapa lebih kuat. Ataupun ka'annahu yurid al-mizan al-ilmi ad-daqiq. Hak ni lebih jelas sebenarnya, iaitu kita kena tarjih mengikut mizan, neraca ilmu yang jelas. Alladhi khallafahu ulama'una fi ilmi al-jarh wa at-ta'dil wa qawa'idihi al-mundabitah. Yang mana mizan, neraca ilmu ni ulama kita dia tulis belakang dah. Dak banyak kitab-kitab usul jarah ta'dil telah disampaikan kepada kita, dan kita ikut orang panggil kaedah-kaedah tu. Tak ke Az-Zahabi betul sama. Tak. Mesti ada je tempat-tempat Az-Zahabi di langgar oleh orang lain ataupun diselisih oleh orang lain. Jadi bila ulama berselisih, kita kena check ah. Shalom. Ber ke? Bah cukup dulu 27. Kalau kita habis lepas Zuhur, boleh tidur banyak tak lepas Zuhur tak? Lepas makan nasi, tak tidur pening kepala. Malam balik pukul 10 tidur dah, berkerah dah. Pukul 4:45 habis dah asar tak? Mulai pukul 4 dah. Sikit ada pukul lebih lagi. Lepas asar, kalau nak buat soal jawab. Kalau nak buat, kalau tak saya buat, boleh balik tidur pula. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa muta'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin. Muka surat 27. Wa man ikhtalata fi akhir umrihi min ath-thiqat wa kharifa minhum faman rawa qabla dhalika anhum qubil wa illa fala. Dan kita kena tahu juga perbahasan ikhtilat. Ikhtilat ni satu level yang teruk dah lah. Satu level yang teruk. Sebab pada waktu tersebut hafalan dia makin teruk, bercampur aduk, sampai berlaku banyak kesilapan. Para ulama, mereka bermuamalat dengan para perawi atas dasar perawi ni pun manusia juga. Manusia ni tetap akan buat kesilapan, kesalahan. Kalaulah kesilapan tu hanya kesilapan yang kecil, sedikit, para ulama akan ambil hak betul dan akan tinggalkan hadis-hadis yang salah ataupun yang silap, hafalan yang salah ataupun hafalan yang silap. Tapi jika banyak sangat hafalan dia yang salah dibandingkan dengan hafalan para perawi lain yang thiqat, maka ulama akan tolak dia daripada awal lagi. Adapun ulama yang mana hafalannya pada awalnya okey, ada kesilapan sikit sebanyak, ulama akan tolak yang silap dan akan ambil hadis dia. Tapi lepas tu ulama akan cek sepanjang hidup perawi tersebut, adakah dia masih lagi steady dia punya hafalan, ataupun dia semakin teruk hafalan dia. Jika semakin teruk hafalan dia, ulama akan tolak hak salah dan ulama akan terima hak betul. Tapi kalaulah hafalan tersebut semakin teruk sehingga sampai kepada darjah mukhtalit, iaitu memang hafalan hak teruk sangatlah, maka ulama akan cek siapa yang riwayatkan hadis daripada dia semasa zaman dia okey, dan siapa yang mana riwayatkan selepas
hafalan dia semakin teruk. Hak mana diriwayatkan semasa dia masih okey akan diterima, yang mana diriwayatkan masa dia masih teruk ataupun semasa dia teruk akan ditolak. Tapi kalau lepas tu ulama tidak boleh bezakan langsung siapa yang riwayat semasa teruk, siapa yang riwayat semasa okey, maka keseluruhan riwayat perawi tersebut akan dibuang. Sebab apa? Kerana menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni kaedah. Nampak senang. Tapi apakah darjah hafalan yang dikatakan teruk dan tidak teruk tu? Benda ni ulama berselisih pendapat. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab yang lebih tinggi, dalam bab mukhtalitin ni akan ada nama seperti Abdullah ibn Lahiyah. Abdullah ibn Lahiyah, 3 orang Abdullah yang riwayat hadis daripada Ibnu Lahiyah. Riwayat mereka biasanya mustaqimah. Dengan erti kata mustaqim di sini, itu ialah hadis asal Ibnu Lahiyah. Tuan-tuan kena fokus molek. Sebab hatta dalam pengkaji hadis pun mereka ada masalah dalam kes ni. Sebahagian kata Ibnu Lahiyah ni bila dia dah berubah hafalan dia semakin tidak cantik, hanya riwayat 3 orang ini sahaja yang akan diterima daripada Ibnu Lahiyah. Abdullah bin Yazid Al-Muqri, Abdullah ibn Wahab dan juga Abdullah ibn Mubarak. Jadi mereka buat kesimpulan, kalulah jalan itu, hadis itu melalui jalan 3 Abdullah ni, salah seorang daripada 3 Abdullah, daripada Abdullah ibn Lahiyah, maka hadis dia sahih. Kenyataan ni tak betul. Kenyataan yang betul ialah, kalulah hadis Ibnu Lahiyah diriwayatkan melalui salah seorang daripada 3 Abdullah ni, Abdullah bin Yazid Al-Muqri, Abdullah bin Wahab ataupun Abdullah bin Mubarak, maka hadis itu dikira mustaqim dengan erti kata itulah hadis Ibnu Lahiyah hak sebenar. Maksudnya itu kenyataan Ibnu Lahiyah hak sebenar. Cuma Ibnu Lahiyah ni dia punya darjah di sisi ulama hadis tu macam mana? Ulama kita Ustaz kita Syekh Tariq Abdullah dalam kitab An-Naqdul Banna fi Hadis Asma', dia bahas tentang hadis Ibn Lahiyah. Dia kata Ibn Lahiyah ni memang asal dia tu memang dhaiful hadis. Sebelum diikhtilat ataupun dia dah sebelum diikhtilat ataupun selepas diikhtilat, memang dia dhaiful hadis dah. Cuma nak tahu hadis dia hak sebenar lagu mana, melalui jalan 3 Abdullah ni. Abdullah ibn Mubarak ataupun Abdullah ibn Wahab ataupun Abdullah ibn Yazid Al-Muqri. Tapi kok ke mana pun hadis dia tetap lemah. Ibn Lahiyah. Sebahagian kata Ibn Lahiyah ni hadis dia dalam martabat hasan. Kalau mari daripada jalan 3 Abdullah ni, okey. Tetapi tahqiq yang Syekh kami buat, dia kata Abdullah ibn Mubarak, Abdullah ibn Lahiyah, hadis dia adalah dhaif. Cuma kita boleh tahu hadis dia hak sebenar. Sebelum bercampur gaul, sebelum bercampur aduk tu, hak dalam keadaan dhaif dia pun hak sebenar dia hafal ialah melalui 3 jalan ni. Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Yazid Al-Muqri, Abdullah ibn Wahab. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada juga perawi nama dia Abu Ishaq As-Sabi'i, antara madar hadis di Kufah. Sebahagian ulama mengatakan dia mukhtalit. Mana-mana hadis ada nama Abu Ishaq, dhaif. Sebab apa? Abu Ishaq As-Sabi'i dia ni mukhtalit. Tapi Az-Zahabi rahmatullah alaih, dia pertahankan Abu Ishaq As-Sabi'i. Dia pertahan lagu mana? Dia kata Abu Ishaq As-Sabi'i, dia ni sebab satu orang yang hidup lama, syakha wa kabir. Dia kata syakha jadi syekh, dengan arti kata umur dia makin meningkat tua, semakin tua, wa kabir, umur dia semakin tua. Jadi hafalan dia masa tua tidaklah sekukuh dan segagah hafalan dia masa muda. Tetapi tidaklah sampai kepada satu orang perawi yang digelar mukhtalit menurut istilah para ulama hadis. Kalaulah kita nak ukur seseorang perawi tua dengan muda dia supaya hafalan dia level yang sama 90, 80, letihlah. Kita manusia ni tetap akan ada yang kurang hafalan. Sebab kita manusia makin tua makin kurang, makin tua makin kurang. Jadi dia kata Abu Ishaq As-Sabi'i, memang dia tu semakin tua betul, adalah hafalan dia kurang sikit.
tapi tidak sampai bercampur aduk hafalan. Habis terik, dia kata, dulu Abu Ishaq As-Sabi'i meriwayatkan hadis dengan lafaz, iaitu mengikut lafaz yang sebetul yang dia dengar daripada tok guru dia. Tetapi bila dia tua, dia mula riwayat dengan makna. Hadis yang tular lagi, tetapi la yuqimul lafz. Dia tidak riwayat dengan lafaz, bahkan dia riwayat dengan makna. Ada orang setuju dengan Zahabi, tapi ada juga ulama lain tidak setuju dengan Zahabi. Kita nampak setuju, tak setuju, jadilah ke mana kita lah sekali. Sebab benda ni akan bagi kesan pada hadis, pada fiqh, jadi istinbat daripada hadis tersebut. Ala kullin, itu kaedah yang ulama sebut. Cuma kaedah lah. Kita nak tatbiq kaedah pada setiap perawi, hak tu mungkin ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Macam kes tadi lah. Ikhtilat memang tidak akan diterima oleh para ulama. Hak mana riwayat sebelum ikhtilat akan diterima, hak mana riwayat selepas ikhtilat tidak akan diterima. Tetapi nak kelaskan seseorang itu ikhtilat ataupun tidak, ulama mungkin berbeza pendapat. Nampak tak tuan-tuan? Dan dalam sahihin sekalipun, sahih Imam Bukhari, sahih Imam Muslim, ada perawi-perawi yang mukhtalit. Ada perawi-perawi yang mukhtalit. Cuma kita kena tahu bagaimana cara Imam Bukhari, Imam Muslim riwayatkan hadis daripada mereka ni. Adakah hadis-hadis diriwayatkan selepas mereka ikhtilat, ataupun hadis-hadis telah diriwayatkan sebelum mereka ikhtilat? Ada beberapa tesis yang ditulis, ataupun satu tesis paling kurang, riwayat al-mukhtalitin dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tak silap saya, Ishraf Dr. Wasiyullah Abbas. Dan begitu juga ada riwayat-riwayat mudallisin dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim. Perawi itu mudallis, betul. Imam Bukhari tahu dia mudallis. Tapi macam mana cara Imam Bukhari bawa riwayat orang tu? Sebab tu golongan-golongan yang kritik Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dia boleh cari salah, tapi sebab dia tak cerdik mana, jadi dia katalah dalam Bukhari ada perawi mudallis, dalam Bukhari ada perawi mukhtalit. Hak ni semua hadis dhaif mereka ni. Kita ketika mana zaman ilmu, zaman orang mengajar mustalah, orang mengajar kitab-kitab hadis, jadi kita dapat jawab benda tersebut. Tapi kalau manusia mula tidak belajar hadis, manusia tidak belajar ilmu mustalah hadis, tidak tahu syurut a'immah, apakah kriteria-kriteria yang diletak oleh para imam untuk tulis kitab mereka, maka last sekali kita kata Bukhari Muslim dhaif. Bila Bukhari Muslim dhaif, tak ada lah tuan-tuan. Tak ada lah. Bukhari Muslim dhaif tak? Quran tak boleh amal, kitab hadis teruk belaka. Last sekali kita akan jadi ikut kepala otak kita, ataupun kita akan ikut Syiah. Sebab Syiah suka-suka dia kata kita ada kitab hadis daripada Ahlul Bait, imam-imam Ahlul Bait. Nampak tak? Sebab itulah masa saya nak pergi Mesir tahun 2007, saya daftar dalam orang Usuluddin sebab saya nak ambil hadis lah. Lepas tu tahulah apa lama saya nak ngaji Islamic Banking. Mesyuarat dengan ustaz saya, seorang ustaz di Seri Petaling. Dia tanya, apa nak ngaji Islamic Banking? Dia kata untuk umat. Hadu jawab, untuk umat. Nak ubah sistem. Untuk umat ke untuk poket? Dia tanya. Ngaji hadis, ngaji tafsir pun untuk umat. Kita masa tu, kita budak muda, pahal tak berapa pahal mana. Tapi, tak apalah, dia ustaz suruh sambung bahagian Usuluddin, hadis, kita pun sambung lah. Tapi kohon lama, memang dia sujud khijau, orang ngaji hadis, tak ada khijau mana boleh buat. Paling tak jadi cikgu penceramah bebas. Ngajar sekolah, ngajar madrasah, gaji 800, 1000 lebih kurang. Habis trik boleh jadi pensyarah. Tak, ada PhD 7-8 ribu. Tapi nak boleh nyapa ke PhD tu, letih kalah juga. Tapi kalau khijau bidang lain, Islamic Banking, law, apa, banyak benda boleh ngaji. Tapi semakin lama, kita faham bahawasanya benda bersifat usul ni, kalau kita biarkan tak ada orang ngaji, orang mari kritik, tak boleh jawab halal. Memang tak boleh jawab. Bila keyakinan terhadap sumber agama kita semakin hilang, last sekali agama kita akan runtuh dan hancur. Sebab tu Sufyan Ats-Tsauri dia kata malaikat ni adalah penjaga wahyu Allah Subhanahu Wa Taala di langit, dan ulama hadis adalah penjaga wahyu Allah Subhanahu Wa Taala di bumi. Faham tak? Faman rawa qabla dhalika anhum qubil. Ada banyak kitab yang khusus sebut pasal perawi-perawi mukhtalit. Faman rawa qabla dhalika anhum qubil, siapa yang riwayat daripada mereka yang mukhtalit ini,
qabla dhalika ay qabla al-ikhtilat. Sebelum ikhtilat kubil, diterima riwayat. Wa illa fala, kalau tidak diterima. Dengan syarat, cukup syarat-syarat yang lain. Faham tak? Ittisalus sanad, dhabtur rawi, kemudian salamah minasyudzuz wal illah. Wa man ihtaraqat kutubuhu aw dhahabat faraja'a ila hifdhihi fasa'a. Ada juga ulama yang mana sebelum ni dia riwayatkan hadis melalui buku. Tak, hafazan dia tak kuat. Meriwayatkan hadis melalui buku. Dia mengaji, dia tulis hadis daripada guru dia, molek, dia jaga molek buku dia. Kemudian dia tahdis melalui buku dia. Tapi takdir Allah Taala, ihtaraqat kutubuh, kitab dia terbakar. Au dhahabat, ataupun hilang dan seumpamanya. Faraja'a ila hifdhihi, kemudian dia bergantung kepada hafazan dia, fasa'a, maka hafazan dia ni buruk, menyebabkan riwayat dia tidak diterima. Contoh dia siapa? Ismail ibn Ayyash Al-Himsi, satu orang ulama daripada Syria, Syam, kurun-kurun awal. Ulama kata Ismail ibn Ayyash apabila dia meriwayatkan hadis daripada Syamiyin, ulama-ulama Syam, daripada Damsyik, daripada Hims, daripada kawasan Palestin yang dikenali sebagai Syam dulu, hadis dia sahih, tak ada masalah. Tapi idza rawa anil Hijaziyin wal Iraqiyin, apabila diriwayatkan hadis daripada ulama Hijaz, ulama Iraq, hadis dia tidak diterima oleh para ulama. Ini antara contoh ulama yang mana riwayat mereka daripada setengah tempat diterima, riwayat daripada tempat lain tidak diterima. Ibn Rajab rahmatullahi alaih, dia ada bab khusus ni dalam Syarah Ilal, dia cerita benda ni. Mana salah dia? Sebab hadis negeri dia membesar dengan hadis tersebut. Dia mengaji hadis tersebut, dia mudzakarah, dia mutalaah, dia hafal berpuluh-puluh tahun. Jadi dia ingat molek lah hadis kawasan negeri dia tu. Bila dia musafir pergi ke Hijaz, dalam satu riwayat, dia tulis gapo dia mengaji tu atas kertas. Dan mereka ni pun sahibu hifzin. Dia ni sendiri pun ada hafazan. Walaupun tidak sekuat imam-imam lain, tapi kalau dia tengok 100 hadis tu ada 90 lekat kali berbanding dengan kita. Jadi bila dia pergi, dia tulis, halah balik, kertas dia diterbangkan angin. Terbang angin, tak jumpa cari. Tapi hak lekat dalam kepala tu, tak sempat ada mudzakarah, tak sempat ada hafal dengan molek, tak sempat buat teka-teki. Apa kita ngapal Quran kan, teka gitu, teka gini, jadi tak sempat. Tapi sebab dia ni ulama hadis besar, bila dia balik, mesti orang akan tanya, mana hadis-hadis ahli Mekah hak mugi ah? Mana hadis ahli Iraq hak mugi ah? Apa yang berlaku? Dia mula meriwayatkan hadis daripada hafalan dia dan tidak bergantung harap pada kertas, sebab kertas hilang habis dah. Sebab itulah berlaku banyak kesilapan riwayat dia daripada ahli Iraq dan juga daripada ahli Hijaz. Tesis master saya pasal Ismail bin Ayyash. Wa man ihtaraqat kutubuhu aw dhahabat faraja'a ila hifdhihi fasa'a. Ada juga, saya tak ingat nama dia. Dia ni satu orang yang mana ulama hadis besar. Orang mari ngaji dengan dia. Tapi di hujung-hujung kehidupan dia, dia berubah dia punya hafalan, semakin tidak baik. Satu ketika